بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. Yang mulia Tuan Imam, Nazir Masjid, seluruh ahli dan kuasa dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini dapat sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh, dan mudah-mudahan kita mendapat ganjaran yang penuh sebagaimana yang sedia kita maklum, sembahyang berjamaah pahalanya lebih besar daripada segala-galanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang bermaksud bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran Al-Karim. Hudan lin-nas sebagai petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga keterangan-keterangan yang menjelaskan kepada kita yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, yang mana sah, yang mana batal, yang mana palsu dan yang mana yang originalnya. Sebagaimana yang sedia kita maklum bahawa kitab-kitab Allah yang menjadi salah satu daripada rukun iman yang wajib kita beriman, yang wajib kita percaya bahawa di sana ada kitab-kitab Allah yang jumlahnya 104 buah kitab. 100 dinamakan suhuf, 4 buah lagi dinamakan kitab. Yang pertama, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Yang kedua, Taurat, diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketiganya, Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang akhir sekali iaitu Al-Quranul Karim, diturunkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jumlahnya 104 buah ini diturunkan di bulan Ramadan. Bukan sahaja Al-Quranul Karim diturunkan di bulan Ramadan, tetapi semua kitab-kitab Allah diturunkan di bulan Ramadan. Bermakna bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranul Karim sebagai kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengandungi 2 ayat. Bagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran, fihi ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Di dalamnya, di dalam Al-Quran itu ada 2 bentuk ayat.
Yang pertama ayat muhkamat, ayat yang jelas maksudnya, yang tak perlu lagi dihurai. Dengan arti kata, siapa jumpa dengan ayat-ayat muhkamat, dia boleh faham. Tetapi satu lagi ayat dinamakan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, ayat yang masih kabur, ayat yang tak jelas maksudnya, ayat yang perlu kepada huraian. Tanpa ada huraian, maka jawabnya tidak sampai kepada kita. Tugas untuk menghuraikan ayat-ayat mutasyabihat ini tidak lain ialah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaikal Qur'ana litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Yang bermaksud, telah kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran, dan kamulah ditugaskan untuk menerangkan kepada manusia tentang apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Berdasarkan kepada ayat ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran yang diturunkan itu keseluruhannya 30 juzuk daripada surah Fatihah yang kita baca di dalam Al-Quran, di dalam sembahyang, tak kurang daripada 17 kali, ya, hinggalah kepada surah An-Nas. Semuanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita. Tanpa penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan dapat memahaminya. Kerana ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas, ya, maka tiada siapa yang mengetahui kalau tidak ada yang menerangkannya. Jadi maknanya Nabi ini tugasnya sangat besar, ya, menerangkan, menghuraikan, mensyarahkan apa saja yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termaktub, yang terkandung di dalam 30 juzuk itu. Jadi alhamdulillah, dengan huraian dan syarahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tahulah apa yang ada di dalam Al-Quran, sama ada ayat muhkamat maupun ayat mutasyabihat. Di antara ayat-ayat mutasyabihat yaitu rakaat sembahyang, waktu sembahyang, ya, kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat-ayat muhkamat, ayat yang jelas, disuruh kita menunaikan sembahyang, disuruh kita menunaikan zakat dan lain-lain lagi. Tapi tidak dihuraikan kepada kita tentang rakaat sembahyang subuh, ya, 2 rakaat. Tak ada sebut dalam Al-Quran. Sembahyang zuhur 4 rakaat, tidak disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Sembahyang asar 4 rakaat, tidak disebut di dalam Al-Quran. Sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang isya 4 rakaat. Bukan sahaja rakaat sembahyang tidak disebut, tetapi waktu sembahyang pun tidak disebut kepada kita. Allah suruh sembahyang. Banyak dalil yang Allah sebut di dalam Al-Quran menyuruh kita sembahyang. Aqimus salat wa atuz zakah. Tunaikan olehmu akan sembahyang dan keluarkan olehmu akan zakat. Itu ayat berhubung dengan sembahyang dan zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam.
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Itu ayat puasa. Dan banyak lagi di dalam Al-Quran perintah Allah, tetapi secara umum, ya, pendetilannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kita boleh sembahyang hari ini, kita tahu waktu subuh, kita tahu waktu zuhur, kita tahu waktu asar, maghrib, isya, kerana Nabi lah yang menerangkan kepada kita tentang waktu-waktu sembahyang. Dan kita tahu sembahyang subuh ada 2 rakaat, sembahyang zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kita tahu kerana Rasulullah lah yang menerangkan kepada kita. Begitu juga tentang puasa. Sama ada puasa yang wajib maupun puasa sunat. Puasa disuruh, diperintahkan kita berpuasa. Tapi tidak diterangkan bilakah masa, malamkah, siangkah. Tidak disebut di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Maka kita hari ini berpuasa, siang hari kita ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semuanya sampai secara terperinci melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya bahawa Al-Quranul Karim yang menjadi pegangan umat Islam pada hari ini, ya, tidak sempurna kalau tidak ada hadis. Kalau tidak ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabnya tidak sempurna. Maka dengan sebab itulah Al-Quran dan hadis tetap menjadi rujukan kepada kita umat Islam. Tetap menjadi tempat kita melihat sesuatu apa yang kita nak lakukan dalam hidup ini. Makna Quran dengan hadis. Kalau orang mengaku bahawa Islam itu Quran sahaja, tak perlu kepada hadis, maka jawabnya dia sendiri pun tidak dapat melakukan Islam yang sebenarnya. Karena di dalam Al-Quran itu tidak semuanya diterangkan secara detail, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu berpegang kepada hadis adalah wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Yang bermaksud dan apa jua yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, فَخُذُوهُ, maka hendaklah kamu ambil. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, dan apa jua yang Rasulullah larang kita melakukannya, fantahu, maka hendaklah kita tinggalkan. Jadi jawabnya, berpegang kepada hadis adalah wajib, sama dengan Al-Quran. Jadi dua perkara ini menjadi sumber. Bahkan dua perkara ini merupakan menu kepada kita umat Islam. Maknanya kita tidak boleh lari daripada menu yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan, ya, apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang berkaitan dengan berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan masalah ekonomi, berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan lain-lain lagi. Semuanya kena rujuk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Allah turunkan menu ini untuk kita, ya, yaitu Al-Quranul Karim ini mengambil masa yang sangat lama, yaitu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari 22 ya, 22 bulan 22 tahun 2 bulan 22 hari, mana hampir 23 tahun Allah turunkan menu ini sebagai, ya, sebagai tempat di mana umat Islam merujuk. Jadi maknanya kita tidak boleh terlepas daripada Al-Quran dan hidup pada Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menerangkan menu ini, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi maknanya mau tidak mau Al-Quranul Karim tetap menjadi rojokan kita dalam sepanjang hidup kita di dunia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah jadikan naluri kita ini tidak boleh hidup tanpa ada peraturan. Setiap manusia sama ada dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak, maka tetaplah, ya, dia memerlukan kepada satu peraturan yang boleh dia pegang. Sama ada peraturan itu dia sanggup berpegang ataupun tidak, maka tetap, ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh lari daripada kehendak naluri. Semua kehendak naluri ini Allah sediakan untuk kita mengambil. Apa dia sebagai contoh? Sebagai contohnya, naluri kita tidak suka orang mengambil harta kita. Makna curi. Orang curi hak kita, kita tak mau. Kalau orang curi harta kita, kita tidak mau. Maka dengan sebab itulah dilarang mencuri. Mencuri itu adalah haram, adalah tegahan Allah Subhanahu wa taala yang berat. Dengan arti kata, orang yang mencuri itu tetap ada hukumannya yang timpal dengan apa yang dia curi. Dan apa juga yang kita, ya, perhatikan di dalam kehidupan kita ini, itu adalah kehendak naluri. Jadi Al-Quran mari ini membuat undang-undang sesuai dengan naluri manusia. Yang manusia tak suka, undang-undang Al-Quran itu ada. Tidak ada satu pun di dalam Al-Quran yang bertentangan dengan naluri manusia. Ya, itu sebagai contoh. Dan lain-lain lagi. Baik di dalam Al-Quran dan juga hadis yang menjadi sebagai syarahan ataupun penjelasan kepada Al-Quranul Karim itu, ya, dua perkara ini kita tidak boleh kita pisahkan. Kerana apa? Kalau kita pisahkan, maka bercanggah dengan naluri kita. Naluri hidup ini, dia tidak mau sesuatu yang di luar daripada kehendak dia. Maka untuk kembali kepada kehendak itu, mau tidak mau, mesti berpegang kepada Al-Quranul Karim. Baik, dalam konteks puasa kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan, yang kita tahu bahawa bulan Ramadan itu bulan yang boleh melipat gandakan pahala amalan kita, ya. Dan bulan Ramadan juga bulan yang boleh
yang dikatakan bulan di mana umat Islam berlomba-lomba untuk menunaikan ibadah. Baik, bila kita bercakap berlomba-lomba untuk mendapat ganjaran yang berlipat ganda ini, kita perlu kepada kekuatan. Kekuatan naluri kita, kekuatan roh kita, jiwa kita, akal kita. Tanpa ada kekuatan ini, kita tidak dapat melaksanakan apa saja yang kita nak, iaitu kita nakkan ganjaran yang lebih, ataupun kita nakkan bahawa apa yang dituntut supaya kita melakukan di bulan Ramadan, maka kita tidak dapat melaksanakan kalau kekuatan itu tidak ada. Maka untuk mendapatkan kekuatan ini, Allah Subhanahu wa taala telah membuatkan peraturan. Di antara peraturannya di bulan puasa, sebagai contohnya ialah disunatkan kita bersahur. Dan bersahur itu, yang disunatkan itu ialah makan sesuatu, minum sesuatu, ataupun makan minum kita itu yang meringankan badan kita. Ini adalah undang-undang yang Allah Ta'ala buat, yang membezakan dengan agama-agama lain di dunia. Agama Nasara, mereka juga berpuasa seperti kita, tapi mereka tidak ada sahur. Bangsa Yahudi, agama Yahudi juga, bahkan lebih daripada agama Nasara, mereka apabila berbuka puasa, pada malam itu mereka dilarang pula bersubuh di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan juga bangsa Yahudi dan Nasara ini berbeza jauh dengan umat Islam, di mana umat Islam mengambil makan minum mereka hanya sederhana. Tidak seperti mana bangsa Yahudi Nasara sama ada berbuka puasa, mereka berbuka puasa dengan berlebih-lebihan. Maka dengan sebab itu kita lihat hikmah yang Allah jadikan kepada umat Islam. Makan sederhana, bersahur dengan makanan yang ringan. Dan di antara yang ringan itu, yang sangat baik ialah makan dengan buah tamar, bersahur dengan buah tamar. Karena buah tamar ini boleh mengharamkan makanan yang ada dalam tubuh badan kita. Bukan sahaja Islam kata begitu, tetapi mengikut perubatan pun, isi perubatan pun mengatakan buah tamar boleh meringankan tubuh badan kita dan mengharamkan makanan kita, dan boleh menambahkan kekuatan untuk kita berpuasa pada siang hari. Kita boleh tahan lama, tak rasa lapar. Berbeza dengan kita makan berat-berat, walaupun kita makan banyak, tapi sampai setengah hari kita berasa pula nak makan. Tapi orang yang bersahur dengan buah tamar, dia boleh tahan, dia tak ada rasa apa sampailah dia berbuka. Dan waktu malamnya pula dia boleh bangun malam menunaikan ibadah. Kerana apa? Melalui sahur dengan buah tamar itu mengambil masa yang lama, yang memberi kekuatan kepada kita dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat begitu jauh sekali kita umat Islam berbandingkan dengan bangsa-bangsa lain, Yahudi, Nasara, Majusi. Mereka juga ada puasa. Bukan kata kita umat Islam berpuasa, mereka juga berpuasa, tapi tak sama. Banyak apa yang kita lakukan itu ada hikmah yang banyak di sebalik daripada makan minum kita. Maka dengan sebab itu kita umat Islam ini kekuatan sentiasa ada, sama ada di bulan Ramadan
Bahkan bulan Ramadan, kekuatan kita melebihi daripada bulan-bulan yang lain daripada bulan Ramadan. Banyak peristiwa-peristiwa yang kita lihat, di antaranya peperangan yang berlaku di dalam bulan Ramadan, yang begitu hebat sekali. Dalam sejarah menyatakan banyak peperangan-peperangan umat Islam mendapat kemenangan banyak di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan mendapat kemenangan, bermakna bulan Ramadan umat Islam menjadi kuat kerana berpuasa, kerana melalui iftar dan juga mana bersahur secara yang betul, maka umat Islam menjadi kukuh dan gagah. Bahkan iman dia juga makin kuat berbandingkan di bulan-bulan yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita balik kepada menu kita Al-Quranul Karim yang di dalamnya mengandungi cara hidup kita. Ya, apa juga cara hidup kita, semuanya terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita jadikan Al-Quranul Karim itu sebagai menu yang sepatutnya kita lakukan, maka selama itulah kita berbahagia dunia dan akhirat. Jadi Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua ini naklah kita jadikan tempat kita kembali merujuk apa sahaja yang kita hadapi. Maka dengan kita merujuk kepada dua ini, maka kita tidak tergelincir daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak, mana kita sentiasa berada di dalam hidup keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mana tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadikan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abu Musa At-Tirmizi menyebut di dalam kitabnya Bahrul Madi, Bahrul Madi, syarah bagi Mukhtasar Sahih At-Tirmizi. Dalam Tirmizi ini dia menyebut banyak tentang berhubung dengan hadis galakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bersahur. Di antaranya, bagaimana kata Syekh Tirmizi, bab yang telah datang ia pada menyatakan kelebihan makan sahur. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula makan sahur itu telah dituntut akan dia oleh syarak. Maknanya tuntutan Allah. Apa yang kita buat ini, makan sahur walaupun dengan sedikit air dan juga buah tamak, adalah tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kerana ada kelebihannya, sebagaimana hadisnya yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi daripada Anas, an Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu fa inna as-sahur barakah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia makan sahur sekalian kamu. Nabi suruh kita makan sahur. Makan sahur sekalian kamu. Kenapa? Karena bahwasanya pada makan sahur itu ada padanya barakah, berkat. Kata Abu Isa At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Ibn Abbas, Amr bin Al-As,
Al-Ariyah bin Sariyah, Uqbah bin Abdullah dan Abi Darda katanya, hadis Anas bin Malik ini adalah hadis sahih lagi hadis hasan lagi sahih, yang menunjukkan bahawasanya hadis makan sahur ini cukup kuat, ya, sampai peringkat hadis sahih. Dengan arti kata bahawasanya Nabi suruh sangat supaya kita, ya, bersahur, ya, karena banyak orang yang tak bersahur pun banyak, ya, dan sebab tu dia tidak ada berkat dalam hidup. Masalah makan sahur itu apa berkatnya? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, hadis yang di dalam masalah 70 itu memecutkan orang yang puasa itu hendaklah makan sahur. Memecut ni maknanya menyuruh atau maknanya memberi, merangsangkan supaya umat Islam yang berpuasa hendaklah dia makan sahur. Dan telah ijma' ulama atas sunatnya dan bukannya ia wajib. Walaupun makan sahur itu, ya, disuruh, tapi bukanlah sampai kepada peringkat kata wajib. Adapun berkat makan sahur itu iaitu zahir, kerana ia menguatkan atas puasa dan merajinkan dan memberi cerdas baginya. Jadi kita duk makan sahur tu, puasa kita makin kuat dan kita rajin nak berpuasa dan cerdas. Dan hasil dengan sebabnya itu bersama-sama gemar puasa. Orang yang makan sahur selalu nak puasa, kerana ianya meringankan masyaqqah padanya, mana meringankan bebanan pada puasa atas orang yang makan sahur. Maka inilah yang betul lagi mu'tamad pada maknanya. Dan kata qil, berkat makan sahur itu kerana ialah yang memberi, berjaga dan berzikir, berdoa pada waktu malam. Ya. Dengan sebab kita makan sahur pagi ni, tapi malam boleh jadi kuat untuk kita berjaga menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana waktu dan terkadang jadi mengambil wuduk seseorang makan sahur langsung sembahyang. Jadi orang yang bangun makan sahur tu mudah untuk meneruskan ibadah sembahyang, sembahyang subuh, sembahyang fajar, atau langsung kekal berjaga kerana zikir, doa, sembahyang atau bersedia bagi sembahyang hingga terbit fajar. Jadi maknanya dengan makan sahur itu ada semangat untuk kita menunaikan ibadah-ibadah seperti sembahyang dan lain-lain lagi. Makan sahur jadi perbezaan antara puasa muslimin dan ahli kitab. Dia kata ada beza. Makan sahur ni beza kita orang Islam dengan ahli kitab, Yahudi Nasara. Ya saudaraku, bermula makan sahur itulah perbezaan antara puasa muslimin dan Yahudi. Demikianlah hadisnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi. Katanya an Amr bin al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala faslu ma baina siyamina wa siyam ahli al-kitab akalatus suhur. Diriwayatkan daripada Amr bin al-As radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia Nabi, perbezaan antara puasa kita dan puasa Yahudi ialah makan sahur. Ya, itu Nabi kata, kita bezanya puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Puasa orang Yahudi dia tak ada sahur, puasa kita ada sahur. Itu beza. Kata Abu Isa lagi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan hadis ini juga telah dikeluarkan oleh Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Telah berkata ulama adalah puasa Yahudi itu berbuka puasa saja. Orang Yahudi ini bila dia puasa, dia berbuka saja. Makna dia tak ada sahur. Maka kemudian daripada berbuka puasa, tidak harus pada i'tiqad orang Yahudi makan dan jima dan lain-lainnya semalam-malamannya. Jadi maknanya lepas buka dia tak boleh dah buat yang lain.
Maka jadilah ia perbezaan antara puasa kita dan Yahudi, yaitu kita muslimin datang suruh Allah makan dan sebagainya sepanjang malam. Orang Yahudi dia buka puasa habis, puasa tak boleh, dia puasa pula. Malam pun puasa juga, ya. Kita ada sepanjang malam disuruh kita makan. Dan disunatkan sahur, makan sahur dan padanya barakat. Sekali lagi. Makan sahur dikata orang yang dhaif imannya, membengkakkan mata dan lainnya. Jadi ada juga orang yang dhaif iman tak kuat. Dia kata ni yang buatkan mata kita jadi bengkak, berjaga banyak-banyak. Sesungguhnya telah memecut Rasulullah SAW dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib dan satu bab menggalakkan dan memberi kita menggerunkan. Rasulullah SAW telah memecut atas makan sahur karena barang yang padanya daripada berjaga malam. Rasulullah suruh kita bersahur tadi kerana kita boleh berjaga malam besok ni kita boleh berjaga. Dan ada kelapangan bagi zikrillah, tasbihnya, tamjidnya, tahajud bagi Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran, sembahyang subuh. Jadi maknanya memberi kekuatan kita untuk berzikir kepada Allah, untuk bertasbih, untuk memujikan Allah Subhanahu wa taala, bertahajud, membaca Quran dan lain-lain lagi daripada amalan-amalan yang baik. Dan tiada waktu-waktu di dalam bulan Ramadan itu melainkan pasar yang sangat laku dibeli di dalamnya akan segala barang yang terpuji, dan dapat laba di dalamnya akan segala sifat kemuliaan, dan diusahakan di dalamnya akan amal-amal yang soleh. Satu lagi 12 bulan tahun ni dalam bulan Islam, bulan Ramadan lah. Kalau bab meniaga ni, bulan Ramadan lah yang sangat baik. Bulan Ramadan banyak mendapat untung. Bulan Ramadan perniagaannya sangat laku. Berbandingkan dengan di musim-musim yang lain. Yang ni terbukti di depan mata kita lihat bulan Ramadan ni orang berkusu-kusu mencari makanan untuk berbuka dan sebagainya. Dan semuanya telah aku dengar di Mesir daripada orang-orang yang dhaif iman. Ada dia kata, saya pernah dengar di Mesir cakap-cakap orang yang imannya lemah. Dia kata makan sahur itu membawa kepada tidak haram makanan dalam perut, dan membengkakkan mata dan menaikkan hawa dalam badan. Jadi ada orang-orang yang bercakap, tapi orang bercakap tu orang yang orang yang imannya lemah, tak boleh pakailah cakap macam ni. Dia kata makan sahur tu tidak mengharamkan makanan. Bercanggah dengan hak Rasulullah SAW sebut makan sahur itu mudah untuk mengharamkan, terutama cara kita makanlah, Baik, beginilah kata orang-orang yang berlebih-lebih pada membagai-bagai dan mempermacam-macamkan aneka makanan dan minuman. Orang yang lemah iman, dia suruh makan kuat. Buka makan sahur pun, dia suruh makan hebat-hebat. Jadi bercakap. Ada disebut. Lupa mereka itu akan sabda Nabi SAW, ni'mat sahur at-tamru. Nabi kata, sebaik-baik makan sahur itu ialah buah kurma. Maknanya makan sahur ni tak boleh kita makan hebat-hebat sangat. Kalau kita makan hebat sangat, memanglah membawakan kita malas dan sebagainya. Nabi kata, sahur itu dengan buah tamat itu lebih baik, dan dia boleh mengharamkan makanan kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada satu lagi di bawah ni. Hai orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, telah memfakat kepala-kepala hukama, maknanya ketua-ketua hukama dan tabib yang besar-besar, doktor yang hebat-hebat, dan ulama yang mahir pada ilmu kimia,
Setelah diperiksa mereka itu akan buah kurma. Oh, jadi maknanya pertama doktor dan orang yang pakar dalam ilmu kimia, mereka telah buat satu kajian terhadap buah kurma dengan jalan secara kimia. Didapati mereka itu, mana mereka dapati pada buah kurma itu, bersahur dengan buah kurma itu meringankan perut dan senang untuk menghabamkan. Itu kelebihannya. Ya. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah sikit sebanyak yang dapat saya sentuh berhubung dengan sahur, kelebihan makan sahur. Jadi setakat itulah saja yang boleh kita ni. Dan sebelum, jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.